Saya bersama dengan di luar dan pegawai dan juga Timbalan Menteri MITI, kita adakan perbincangan dua hala dengan Kerajaan Netherlands, dan kita bincang pertamanya tentulah soal isu perdagangan, isu pelaburan, kerana mereka di antara negara utama di Eropah yang melabur di Malaysia dan meningkatkan perdagangan, termasuk import kelapa sawit tertinggi di Eropah adalah ke Belanda. Jadi ini membantu, terutama dalam keadaan negara Eropah merancang untuk melancarkan kempen yang akan menjejaskan kedudukan kelapa sawit. Timbalan Perdana Menteri Fadilah jumpa dia, minta kerjasama supaya perkara ini dapat diredakan, supaya kita dengan Indonesia bersama dalam langkah untuk mempertahankan industri kelapa sawit yang agak penting untuk ekonomi negara. Selain itu, kita bincang tentang kerjasama dalam bidang digital dan AI, dan soal teknologi tinggi dari segi termasuk soal microchips, semiconductor, dan beliau setuju kerana negara Belanda ni adalah di antara negara yang punya dasar khusus tentang semiconductor. Kita ada dasar menggalakkan penyertaan swasta, tetapi dengan Belanda kita akan bekerjasama untuk menimba pengalaman mereka, dan dari sudut penyertaan langsung kerajaan, dari menggalak meningkat usaha dalam lapangan semiconductor, industri semiconductor, dan mereka juga akan menimba pengalaman kita kerana penyertaan industri terutama swasta dalam bidang ini. Selain itu, ada beberapa hal tentang usaha penggalian dan pemulihan kapal-kapal karam yang lama yang melibatkan juga kapal Belanda. Tentu kita setuju, walaupun di perairan Malaysia dia kapal Belanda, jadi kita boleh tingkatkan kerjasama dalam bidang tersebut dengan syarat-syarat yang boleh kita tetapkan seperti mana telah berlaku sebelumnya. Tapi dalam pertemuan empat mata dengan dia, agak panjang juga, kita bincang soal kerjasama serantau di sini, dan juga bagaimana kita boleh tingkatkan hubungan dua hala dengan Belanda. Saya tentunya ambil kesempatan untuk menekankan isu kezaliman kerajaan pentadbiran Israel ke atas rakyat Palestin, khususnya di Gaza, dan kerana mereka berkecuali dalam usul di PBB dalam usaha menetapkan supaya ada usaha untuk menjamin keamanan dengan henti serta-merta serangan ganas dan biadab atas rakyat, terutama yang tidak berdosa, anak-anak kecil, wanita dan orang awam, hospital dan sekolah. Dan saya kata ini hanya kerja yang paling biadab dan tidak tamadun, dan Israel patut lebih faham kerana mereka menjadi mangsa. Tapi sekarang kezaliman mereka itu boleh menandingi apa yang dialami dalam zaman Holocaust di bawah Hitler. Dia menjawab, mengatakan pertama dia setuju supaya ada langkah-langkah menyegerakan langkah memberhentikan serangan, tapi dia minta laluan supaya dia terus menghubungi pemerintah rejim Israel dan juga melalui Qatar supaya dapat ada rundingan menghentikan serangan itu. Keduanya dia setuju langkah-langkah tambahan seperti mana dia dapat teruskan melalui Presiden Al-Fatah Sisi Mesir. Jadi saya sekurang-kurangnya puas hati kerana dia dapat memahami pendirian kita dan tahu tentang kesan, dan dia akui bahawa sentimen rakyat Belanda itu telah berubah. Kalau dulunya majoriti mendukung
serangan Israel, sikap Eropah. Dan sekarang majoriti itu tidak bersetuju tentang serangan berterusan. Saya juga mengambil kesempatan menerangkan apa arti keperluan kita untuk mengadakan persefahaman. Mengapa timbul sikap prasangka, kebencian terhadap orang lain, kaum lain, warna kulit ataupun Islamofobia. Padahal yang kita harus galakan ialah persefahaman antara semua. Saya rasa tertariklah kerana sikap Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda ini. Dia mengambil sikap yang lebih lunak untuk mendengar dan memberikan pandangan dan menjamin supaya pandangan kita itu dibawa juga untuk perhatian rakan-rakan dia di Eropah. Kita tekankan rakyat di Malaysia ini banyak tertekan bila masa banjir, dan Belanda ini sudah tahu adalah negara yang penuh dengan sistem perairan dan irrigation, perparitan yang paling canggih di dunia kerana kedudukan kawasan itu yang agak rendah. Jadi ada keupayaan dia untuk memberi pandangan dan kepakaran. Saya terangkan tentang keperluan Sungai Johor, keperluan Kelantan, Terengganu, Kedah, malah Johor, malah Selangor dan Pahang juga, tentang malapetaka banjir yang terpaksa kita hadapi saban tahun. Jadi dia akan menyegerakan tindakan supaya ada pasukan untuk bantu kita dalam bidang ini, walaupun dia menyatakan bahawa dalam hal pengurusan air bersih itu ada juga pengalaman Malaysia yang agak tinggi dan dihormati. Tetapi dari segi langkah tebatan banjir ini tentunya dunia iktiraf kekuatan Belanda, dan saya percaya dengan kehadiran beberapa pakar itu akan membantu, mudah-mudahan dapat mengawal sebahagian daripada tekanan daripada masalah banjir yang kita hadapi. Kerana saya terangkan kepada dia, belanja umpamanya dalam terakhir ini keseluruhan masalah banjir itu mencecah hampir 15 bilion ringgit Tapi dia beritahu, dia kata kalau dengan kepakaran, dengan teknologi baru, mungkin kita tidak perlukan kos setinggi itu. Jadi saya diminta umpamanya Menteri Luar dan Ketua Besar menyegerakan supaya kepakaran itu dibawa segera, sementara kita mengambil langkah-langkah segera meringankan beban rakyat yang menghadapi masalah banjir. Okey?